Assalamualaikum bang. Salam. Buka lah cam sikit. Oh, labuh turun bawah bawah nampak habis tu. Bra tak bra tak pakai. Bengok lah ni. Okey bang. Aduh. Okey bang, cerita Ah, sikit bang tentang pagi tadi semasa siasatan pegawai cakap apa, adakah sama macam apa yang berlaku di Selangor? okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang mengikuti live pada malam ini. Pertama sekali, Alhamdulillah kita dah selesai tadi pagi buat laporan SPRM kepada Parti Barisan Nasional dan juga PH yang dimaklumkan oleh Raja Petra bahawa kedua-dua parti utama ini setiap parti menggunakan dana lebih daripada 1 bilion untuk kempen dalam pilihan raya. Jadi dalam laporan tersebut saya minta untuk SPRM menyiasat tentang dakwaan tersebut sama ada benar ataupun tidak. Dan jangan hanya pihak SPRM itu menjalankan siasatan ataupun pendakwaan terpilih dengan hanya memenuhi tuntutan ataupun percaturan pemimpin ataupun parti politik tertentu saja. Kita berikan beberapa bukti dalam laporan tersebut, antaranya kita menyatakan di mana mereka mendapatkan dana untuk berkempen, terutama sekali kalau PH bentuk kempen mereka menggunakan billboard besar dan juga perbelanjaan Anwar Ibrahim sendiri yang menggunakan helikopter untuk bergerak waktu berkempen. Ini melibatkan satu dana yang besar dan kita sebagai rakyat kita juga menuntut supaya ada penjelasan ataupun ada siasatan yang dibuat untuk kita tahu secara keseluruhannya di mana mereka mendapatkan dana ini. Dan kita minta juga supaya pihak SPRM menyiasat secara telus, tidak ada pilih kasih, supaya kita nak tahulah dana-dana yang daripada kedua-dua parti ini, BN dan juga PH ini, daripada sumber mana. Jangan hanya mereka tertumpu kepada usaha untuk memburukkan imej Perikatan Nasional itu dengan mensasarkan Parti Pribumi Bersatu. Jadi kita bagi tahu dan saya kepilkan sekali bukti dan laporan tersebut diterima dengan baik oleh pegawai SPRM dan mereka berjanji akan menyampaikan siasatan ini ataupun laporan ini kepada pihak atasan untuk tindakan seterusnya. Kita agak pelik apabila selepas pilihan raya itu, selepas pilihan raya umum, kita nampak trend ataupun bentuk serangan yang dimainkan oleh Anwar Ibrahim ini fokusnya terus kepada Perikatan Nasional, terutama sekali komponennya dalam Perikatan Nasional ni Parti Pribumi Bersatu. Awal-awal lagi dia dah buat dakwaan kata kita daripada Perikatan Nasional ni menerima dana daripada syarikat perjudian gaming company ni. Saya dah buat laporan polis awal-awal lagi bila dia buat dakwaan macam tu. Saya buat laporan polis kepada Anwar Ibrahim. Waktu tu dia jadi Perdana Menteri tak sampai pun lagi 3 minggu. Saya dah buat laporan polis. Dia dah cipta satu sejarah baru dalam negara. Seorang Perdana Menteri dibuat laporan polis. Tak sampai pun pentadbirannya sebulan. Dah dibuat laporan polis. Jadi saya minta pihak polis siasat Anwar Ibrahim. Siasat dakwaan Anwar Ibrahim yang menuduh kita daripada Perikatan Nasional ini menerima dana daripada syarikat judi. Tetapi benda tu dah hampir 100 hari dah. Tidak ada satu pun maklum balas yang diberikan
oleh pihak PDRM itu sendiri terhadap laporan polis yang saya buat tentang fitnah yang Anwar Ibrahim halalkan ataupun tujukan kepada pimpinan kita daripada Perikatan Nasional. Itu dalam tuduhan itu dibuat dengan mengatakan kita terima duit judi. Kemudian dia tak berhenti di situ saja. Dia teruskan lagi tuduhan, dakwaan sebab Anwar ni saya ingat dia ada satu sindrom yang agak pelik sikit. Dia lupa, mungkin dia tak ingat apa yang dia bercakap. Dia cerita pula kata kita terlibat dengan dana kerajaan 600 bilion sewaktu pentadbiran masa Tan Sri Muhyiddin ketika era pandemik COVID. Daripada 600 bilion tu tak semena-mena turun kepada 500 bilion lebih. 530 bilion dakwaan tersebut. Kemudian turun pula lagi 94.5 bilion. Ya, ditangkaplah beberapa orang yang dikatakan ada kaitan dengan kita. Ya, dihebahkan. Kata mereka dah menahan. Kemudian pimpinan kita juga ada yang dipanggil untuk soal siasat. Bila soal siasat, soal dah turun pula daripada 94.5 bilion tu turun kepada 4.5 bilion. Maknanya daripada 600 bilion turun dalam masa tak sampai 1 hari Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tuduhan dia tu daripada banyak semakin kecil. Dan yang terbaru sekali tinggal 300 juta pula. Itu yang saya katakan silap-silap seminggu 2 lagi tinggal 30 juta. Last sekali sampailah pilihan raya negeri yang akan dibuat. Kita tak berasa terkejut dengan tindakan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim kerana kita tahu mereka sangat terdesak untuk mendapatkan undi dan sokongan terutamanya orang Melayu dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Mereka tahu mereka kalah. Mereka tahu mereka hilang banyak undi orang Melayu dan orang Melayu langsung tidak ada keyakinan, tidak mau menyokong parti seperti Pakatan Harapan, UMNO dan kelompoknya. Sebab itu serangan ini ataupun idea ini dicetuskan dengan cubaan untuk memberikan gambaran kononnya kita ini, Perikatan Nasional ini yang berpegang kepada slogan prihatin, bersih, stabil ini cuba dipalitkan dengan imej buruk konon kita mendapat dana daripada sumber yang tidak betul. Jadi ini modus operandi yang saya pimpinan sendiri kita tidak terkejut dan insya-Allah rakyat di peringkat bawah ni semakin faham, semakin jelas tentang apa strategi yang Anwar dan pimpinan mereka yang lain buat untuk berterusan menyerang Perikatan Nasional ini sehingga masuk ke pilihan raya negeri yang akan datang. Walau bagaimanapun saya yakin kita dah ada 3 negeri, Kedah, Kelantan, Terengganu yang kita menang di bawah payung Perikatan Nasional. Kita ada lagi 3 negeri yang saya yakin insya-Allah kita akan cuba rampas sekurang-kurangnya 2 negeri untuk tambah kepada 3 negeri yang kita ada lagi menjadikan 5 negeri yang kita akan menang dalam pilihan raya negeri akan datang. InsyaAllah. Itu bukanlah satu benda yang mustahil. Negeri Sembilan dengan Selangor. Tak, bukan. Yang kita adalah ni Kedah, 3. Terengganu, Perlis. Yalah, yang tu yang kita menang selepas pilihan raya baru ni. Ini yang belum lagi. Belum lagi pilihan raya. Maknanya sebab tu saya letakkan 3 saja. Maknanya kita boleh menang Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tambahan pula disumbangkan oleh faktor kelemahan kepimpinan UMNO itu sendiri. Ini orang berbondong-bondong meninggalkan UMNO dan menyertai parti-parti yang ada dalam Perikatan Nasional. Jadi kita akan bagi mesej, rakyat akan sampaikan mesej nanti kepada Anwar Ibrahim
dalam pilihan raya negeri yang saya jangka selewat-lewatnya bulan Julai ataupun seawal bulan Jun untuk rakyat buat keputusan menyokong dan memenangkan kesemua calon-calon daripada Perikatan Nasional. Kita tak boleh ada pemimpin Perdana Menteri yang ada masalah dari segi pemikiran. Kerana mungkin sebab dia dah terlalu lama, 10 tahun dia duduk penjara, jadi dia hanya tengok tembok, pintu pagar besi, warden saja, dia dah tak boleh berfikir secara normal. Sebab itu dia masih lagi dalam sindrom seolah-olah dia pembangkang dan dia mungkin kadang-kadang dia lupa yang dia bukan, dia dah jadi Perdana Menteri. Sebab itu dia kena buat kenyataan flip-flop, sekejap macam ni, sekejap macam ni. Itu yang diikuti oleh menteri dia tu. Menteri apa nama ekonomi. Menteri ekonomi ni kita rasa tak sesuai untuk Rafizi Syafiq. Kita kena tukar nama baru kepada Rafizi ni. Dia kena mengetuai satu kementerian baru. Kementerian Hal Ehwal Formula. Itu yang paling terbaik untuk Rafizi. Anwar kena ubah. Bukan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Tapi Kementerian Hal Ehwal Formula. Kerana itu sangat sinonim dan orang kata sesuai dengan Rafizi. Kerana dia akan keluarkan macam-macam formula. Formula rakyat terduduklah, penyokong terduduklah. Dia tak heran pula dalam sebulan dua lagi dia akan kata dia akan tunggu kita menerak pula. Kan? Itulah masalah yang ada di kalangan pemimpin pembangkang yang tiba-tiba menjadi kerajaan. Dia dah berubah 360. Apa yang mereka perjuangkan hari sebelum ni masa jadi pembangkang, tak sama pun mereka buat masa jadi kerajaan. Kerana masa pembangkang ni dia senang je nak bangkang. Apa kerajaan buat waktu tu betul pun dia duk ke tak betul. Jadi kali ni bila jadi kerajaan dia tak boleh buat pun. Harga minyak pun tak boleh turun. Kok-kok lah boleh turun minyak urut ke, minyak cak limau ke, apa minyak UI ke, pun tak turun-turun juga. Jadi yang saya tengok yang dia perkenal adalah menu rahmah. Tak tahulah rahmah ke, rokiah ke, rofi'ah ke, buatlah menu apa pun. Kan? Kena cakap dan laksanakan apa yang dijanjikan tu supaya rakyat tidak ditipu secara berterusan. Ni dah dekat 100 hari ni. Bang, Ya. relate pada apa nama laporan SPRM, adakah abang menyeru supaya negeri-negeri lain akan turut membuat laporan tersebut? Ni saya jadi kita ada YB Steven boleh tanya sebab YB Steven dia bagi tahu nak buat laporan di Pulau Pinang. Jadi di negeri-negeri lain ni ada keperluan untuk semua negeri untuk buat laporan tersebut. Ya, memang saya minta semua negeri buat. Semalam di Selangor, hari ni kita buat di Kedah. Dan kalau boleh, bukan kalau boleh, kena boleh. 14 negeri ni kita dah buat dua lagi, berapa lagi 12. 12 tu pun wajib buat dalam masa sehari dua ni. Seboleh-bolehnya kita buat besok, selesaikan semua, tak kira lah nak buat pukul berapa pun boleh. Kita selesaikan ke semua negeri-negeri ada buat laporan SPRM terhadap parti PH dan BN ini untuk mereka ataupun pihak SPRM siasat. Jangan hanya negeri tertentu saja buat. Ya, saya faham bukan mudah untuk kita buat laporan polis ni, laporan SPRM ni. Kerana kadang-kadang tu polis lebih ramai lagi daripada kita yang hadir. Dia kadang-kadang menimbulkan kegerunan sikit. Tapi tak apa. Untuk berhadapan dengan Anwar ini, dalam soal kita berpegang kepada kebenaran, jadi kita tak perlu gusar, kita tak perlu gentar, kita turun dan buat laporan. Ramai-ramai turun. Kalau di Penang buat besok, sahabat-sahabat di Penang turun ramai-ramai untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita buat report SPRM kepada PH dan Barisan Nasional. Mungkin abang boleh cerita sikit kalau mereka rasa buat report SPRM ni leceh, lama apa semua. Boleh cerita sikit situasi tu, sekejap ke je lah. Okey, kalau kita dah ada draft, kita buat siap-siap draft untuk kita buat report ni, bila kita sampai ke SPRM ni, prosedur biasalah kita kena ikut.
Kita kena serah IC apa semua tu biasalah. Telefon semua kita kena simpan. Kemudian dia akan panggil kita dalam bilik. Satu bilik untuk kita menulis laporan kita yang kita draft tu, dan kita akan disuat-asat lah tentang beberapa perkara yang ada bersangkutan dengan laporan tersebut. Prosedur dia tak susah, cuma dia mungkin makan masa sikit lah. Kadang-kadang sejam, kadang-kadang 2 jam, bergantung kepada jenis laporan yang kita buat. Tapi saya ucap terima kasih pada pegawai-pegawai SPM yang memberikan layanan yang bagi saya cukup baik. Mereka macam dah tahu bersedia untuk menyambut kehadiran kita, dan kita lambat sikit pun dia dah risau. Dia kata tunggu tak mai-mai, dia kata. Tapi saya kata kita dah janji kita akan sampai. Jadi tak jadi masalah lah. Boleh pakat-pakat nak pergi buat. Dia bukan hanya di kalangan pimpinan politik sahaja yang patut buat. Kita sendiri sebagai penyokong Perikatan Nasional pun atas rasa tanggungjawab untuk mempertahankan kebenaran, kita boleh buat laporan SPRM tersebut. Mungkin di Pulau Pinang, YB Steven kita di Melaka, Abang Wahab boleh lead Abang Wahab tadi dengan YB Mas Emeriti ni boleh lead di Melaka, Ya. dan selepas tu kita kena bagi sampai satu ni lah seluruh ni. Ya. Gelombang ni kita kena Keseluruhan buat dalam waktu terdekat. Kita jangan tunggu ambil masa yang lama. So ya. isu ni masih orang kata tengah panas lagi. So tekanan dalam bentuk report tu perlu kita buat. Kerana kita nak SPRM siasat. Kita tak mahu SPRM hanya siasat laporan ataupun kenyataan pemimpin politik yang memerintah saja. Tidak ada keadilan, tidak ada parti keadilan, tidak ada keadilan kepada kita yang membuat report tu. Bang, tadi saya tengok dalam gambar di sinar tadi dengan video tadi tu, ada duk pegang apa tu, gambar-gambar banyak tu bukti ni. Okey, gambar billboard-billboard besar yang Pakatan Harapan punya, terutama sekali yang melibatkan kempen Anwar di Ipoh, di sekitar kawasan Tambun, dan juga gambar helikopter yang dia gunakan, dan juga Zaid Hamidi yang buat program dengan memberikan cabutan bertuah dalam bentuk wang ringgit ataupun kebendaan ini bagi tujuan menggula-gulakan penyokong ataupun pengundi. Itu yang kita bagilah. Sebenarnya kita ada banyak lagi bahan-bahan bukti, tapi kita bagi sebahagian itu dulu kerana kita nak tengok sejauh mana pihak SPRM bersifat telus dan adil dalam siasatan, kerana kita rakyat, terutama sekali penyokong Perikatan Nasional, kita nak tahu, jangan hanya mereka menuding kepada Perikatan Nasional saja, tapi sebenarnya UMNO ataupun PH itu sendiri pun mendapat sumber dana daripada sumber yang meragukan. Bah, respon pegawai SPRM bila penyerahan bukti dibuat, dia ada cakap tak kena bagi LND Respon ke mereka okey. apa? Mereka menerima kita dengan baik lah. Tak ada masalah. Dan saya tak boleh nak nyatakan juga di segi sokongan secara diam-diam pun mereka bersama dengan kita sebenarnya. Banyak juga maklumat-maklumat yang kadang-kadang tak ada kena mengena dengan laporan pun mereka cuba berkongsi, bersembang dengan kita, dan saya yakin insyaAllah mereka sebelum ini pun mengundi kita lah. Dia akan mengundi lagi kita sebelum ni. Dia pun mungkin bosan dengan politik atasan itu sendiri yang menyusahkan mereka. Jadi sebab itu dia memberikan kerjasama yang baik lah kepada kita. Okay, bang, boleh buka soalan kat umum tak? Boleh buka sini awak naik. Ada siapa nak tanya soalan? Boleh. Berapa orang? Bahan mana boleh jawab, kita jawab. Tak boleh jawab, Syafiq jawab. Saya tak ada. Saya mata dulu. Okay, siapa nak tanya soalan? Siapa ni? Perempuan, Umida. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum.
Jadi, ada siapa nak ni soalan? Nak tanya? Okey bang, Ya, daripada sudut politik, tadi ada soalan tadi bertanya di bawah tadi, dia bertanya macam mana persediaan di Pulau Pinang. Pulau Pinang Ya, Pulau Pinang. Kata untuk apa tu? Pilihan raya. pilihan raya, dia bertanya ni tiba-tiba Pulau Pinang. Okey. Untuk di persediaan di Pulau Pinang ni, kalau saya nak cakap secara keseluruhannya tu tak berapa, orang kata tak berapa sesuai sebab kita tak ada maklumat yang secara tepat. Walau bagaimanapun saya yakin pimpinan Perikatan Nasional sedang merangka strategi terbaik dan kawasan-kawasan sasaran untuk kita menang, terutama sekali kawasan yang kita punya ramai pengundi Melayu. Jadi sudah semestinya, kalau tak silap saya, kita ada 12 ke 14 kawasan yang kita sasarkan untuk menang dalam pilihan raya negeri. Kalau kita boleh tawan, alhamdulillah, itu satu bonus. Kalau kita boleh menang lebih daripada 10 kerusi DUN pun, itu juga adalah satu bonus kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional di Pulau Pinang, kerana di situlah bermulanya gelombang kebangkitan rakyat Pulau Pinang yang mahukan perubahan kepada satu kerajaan baru dalam pilihan raya negeri akan datang. Okey bang, ni ada soalan daripada Azim Azizan. Dia tanya berapa lama tempoh SPRM nak siasat laporan tadi? Tempoh berapa lama tu saya tak boleh nak bagi tahu sebab saya sendiri tak jalankan siasatan. Itu bergantung kepada pegawai penyiasat itu sendiri. Untuk menyiasat, mungkin dia perlukan tempoh yang pendek ataupun satu waktu yang panjang. Tapi tak ada satu garis panduan pun lah yang mengatakan berapa hari laporan itu akan disiasat. Cuba kita harap laporan itu disiasat dan tidak dibakul sampahkan. Okey bang, daripada Nizam Ahmad. Adakah Perikatan Nasional ada buat bantahan berkaitan dengan keputusan PU15 sebagai contohnya di Tambun ataupun di Bagan Datuk? Berkenaan dengan bantahan tu, saya tak dapat maklumat secara menyeluruh kawasan-kawasan mana sama ada kita ada buat bantahan atau tidak. Walau bagaimanapun, yang tu parti ada panel peguam tersendiri dan itu dibincangkanlah. Mungkin benda ni peringkat awal tidak disebarkan ataupun mungkin masih dalam tindakan kerana kita nak ada satu keadilan yang kita dapatlah daripada tuntutan yang kita buat, mestilah berlandaskan kepada fakta-fakta yang membolehkan kita menang. Itu pun sekiranya ada berlaku tuntutan petition di mahkamah dan sebagainya. Okey, Muhammad Fauzi bin Nordin. Assalamualaikum. Salam. Ya, apa soalan? Saya nak tanya pun tak ada soalan. Saya pun saya dengar je lah. Oh ya, yeah. Okey. Saya ikut je. Okey. Dia dengar request nak atas. Okey, Kedah bila akan berlakunya pilihan raya negeri? Kedah ni macam saya katakan paling lewat Julai lah. Ya, sebab mandat ataupun tempoh hayat Dewan Undangan Negeri kita sehingga 3 hari bulan Julai. Maknanya kalau selepas 3 hari bulan tu tidak ada pembubaran, maknanya secara automatik Dewan Undangan Negeri akan terbubar. Biasanya situasi itu jarang ataupun tidak akan berlaku kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan membubarkan DUN sebelum tempoh matang 3 Julai. Okey, ada soalan ni, dia bertanya ni. Adakah abang rasa akan ada campur tangan politik dalam siasatan ni? Ya, kita tak menolak kemungkinan akan berlaku campur tangan politik kerana kalau kita tengok daripada awal dulu, pesuruhnya SPRM itu sendiri pun agak kurang meyakinkan kita. Ya, sebab itu kita masih meletakkan harapan
supaya siasatan yang telus dapat dibuat untuk memberikan keyakinan kepada rakyat tentang kebebasan institusi penguatkuasaan seperti SPRM itu yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana kelompok politik terutama yang sedang memimpin negara. Okey, Aris Takun. Assalamualaikum. Aris Takun ke Aris Taikun? Taikun. Arus Taikun. Cepat Taikun. Buka mic. Ni saya off mic tadi, bunyi ribut. Brrrr, je tu. Dia tak tahu buka mic lah. Okey, Ustaz. Dia tak tahu buka mic. Saya nak connect YB Steven ya untuk tanya. Sekali kita boleh Ni join lain ni. YB Steven lah, dia nak buat report esok lah. Tu dah tanya dia lah. Assalamualaikum. Selamat petang YB Steven. Ya, selamat malam. Selamat petang. Selamat malam YB. Selamat malam bila tidur. Okey, YB, you ada dapat panggilan telefon tak daripada pejabat ahli parlimen Tasik Kelugor? Belum lagi. Oh, belum lagi ya. Okey, tak apa. Ya. Dia orang nak set tu masa, nama dia Syamilo kot, tak silap saya, dia akan call. Oh, abang senyum kan. Okey, dia akan set masa tu bila nak buat laporan SPRM tu. Okey. Okey, dan dia dia orang akan ikut YB Steven lah. Baik. Boleh. Tak masalah. Saya dah bagi nombor semua. Datuk pun cakap tadi good idea, tapi kalau boleh tu bila YB nak buat tu? Agak-agak dia. Tak apalah, suruh dia contact dulu, nanti kita bagi tahu, kita plan lah. Ya, dan saya suruh dia contact Mari Mutu sekali. Mari Mutu, okey. Ya, so Mari Mutu turun sekali untuk report tu. Okey, boleh. Dan tapi saya tak ada nombor Mari Mutu lah, nak call dia, mungkin abang boleh bagi tahu dia lagi. And so dia turun. Dia dekat mana? Tadi antara yang ditanya tadi, dia tanya saya tempat tempat untuk buat report tu di mana YB? Di town area. Di pulau? Dalam pulau. Dalam pulau lah. Okey. Seberang tak ada? Sebelah tak ada. Dia pusat dia dekat town tu, sebelah Citytel. Oh, sebelah Citytel. Tahun Okey. YB rasa bila nak buat? Kita ikutlah, bagi suruh depa contact dulu, kita plan dari sana lah. Sebab kalau saya cakap sini pun nanti depa masa tak ngam, nanti susah juga. Okey. Saya dah bagi nombor. Saya tanya dia nanti saya suruh dia call YB lah untuk Penang. Kalau boleh dalam masa terdekat tu lah. Saya dah hantar kat dia dah semua, suruh dia print semua. Dia just bagi kat YB lah untuk benda tu. Boleh. Okay YB Baik. Alright. Okay. Tu ramai orang Penang di sini, dia orang akan ikut nanti tu semua. Tapi okey, dia daripada sudut macam Kedah ni dia tak ada isu sangat lah daripada sudut kalau pergi ramai-ramai tu. Tapi kalau town tu dia sempit tak? Habis? Tempat besar, tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Okey, kalau boleh tu okey juga. And baru kena ramai-ramai sikit baru dia nampak okey. Boleh, kita boleh bawa satu tim turun, tak ada masalah. Ya, okey. Dan saya just bagi tahu dia untuk support dia tadi. Dia kata okey. Daripada Tasik Kelugor kan. Ya, boleh. Syafiq, esok YB Fatu Huzair nak join. Fatu Huzair Greek lah. Ni siapa dia ni? Pegawai dia. Dia minta nombor WhatsApp saya tadi. Saya nak kena buat soalan dulu. Greek. Esok pukul berapa? Nanti WhatsApp saya. Nanti WhatsApp saya bagi tahu. Okey. Soalan kepada Abang Khairul ni ada banyak ni. Saya nak kena tengok balik. Ni kalau Syafiq bagi naik dalam kotak ni, kita kena tanya soalan kan? Ya. Kena ada soalan. Okey, soalan saya kepada YB Khairul. YB Khairul ni calon DUN mana? Belum calon ni. Soalan bakal. Ya. Boleh?
Dia orang tanya dekat abang tadi, dia tanya siasatan SPRM ni abang minta siasat kepada parti tu saja ataupun melibatkan ahli parlimen ke macam mana? Siasatan tu. Sebab kita fokus kepada parti. Oh, parti je lah. Kepada Mana? parti. Kemudian kepada tu lah macam Anwar dan anak dia tu. Okey. Anwar dengan anak dia tu siasatan fokus kepada? Dari segi perbelanjaan mereka lah. Sebab dia tak ambil gaji. Daripada sumber mana dia dapat duit untuk survive ni. Okey. Iswadi Moni jawab. Dia kata Izzah dibiayai oleh suami dia sebab dia ada suami sekarang ni. Dan Anwar ada bisnes-bisnes dia lah yang dia buat. Antaranya dia jadi penasihat perbankan dekat mana? Kat Dubai ke, kat mana tu saya tak ingat lah. So yang tu dia kena nyatakan lah kan. Dia punya semua pendapatan dia tu kan. Ya. Okey. Ustaz tengok Parti Derita. Okey, ada orang tanya, perlukah dia bagi yang ni soalan daripada orang Pakatan Harapan. Dia kata tak perlu bagi tak perlu bagi semua benda. Dia bila SPRM siasat, mungkin abang boleh ceritakan lah. Mana boleh rahsia-rahsia. Iswadi Moni ni kes dia yang hina agung tu selesai ke? Tak, ya bang. Pulau Dan Wei. yang tu abang boleh check dengan DPP tu untuk tanya status kes tu sama ada ditendang ataupun tak. Saat tu dia dah dipanggil, tak pasti panggil bela diri ke apa. Ya. Dia dah memang dipanggil untuk membela diri lah. So itu saya dipanggil untuk jadi saksi kes tu. Ya, saya ada sekali. Ya, tu orang geng-geng dia tanya bila pula dia hina agung. Ini saksi kes dia lah Tuan Khairul Anwar Ramli. Yang dia kata saya jadi saksi tu, saya masuk dalam live dia kata saya jadi saksi, yang jadi saksi dia adalah Tuan Khairul Anwar Ramli. Okey ya. Dia tengok muka saya dia tak kenal. Merapu lah tu. Dia merapu. Tak. Dia baca Facebook kita habis semua dia baca habis. Tapi kalau abang boleh cerita sikit bagus juga sebab dia ada buat satu video. Dia mengatakan bahawa abang telah dihentam teruk oleh lawyer dia. Tapi saya ada dalam tu, saya tahu siapa yang kena hentam teruk. Mungkin abang boleh ceritakan sikit situasi tu sebab mungkin ada orang dia yang akan recorded, dia akan respon lah. Sebab dia cerita tak silap saya lebih. Dia kata teruk abang kena bantai dengan peguam dia. Kes Iswadi Moni ni yang menghina Petua Agung ni, saya antara saksi lah yang dipanggil untuk memberikan keterangan di Mahkamah Jalan Duta. Biasalah dia menggunakan 3 lawyer. Sebelum tu antara saksi yang dipanggil adalah pegawai penyiasat. Kira dia gunakan lawyer dia tu untuk mengasak pegawai polis tu sampai 2 hari lah saya dimaklumkan. Kemudian saya tu saksi yang ketiga tak silap saya. Ada lagi saksi selepas tu. Taktik yang sama, modus operandi yang sama cuba digunakan oleh peguam untuk mengasak saya dalam kandang saksi dengan mengemukakan soalan-soalan yang berbelit-belit. Sebab tu saya berbalah dengan 3 peguam dia dalam mahkamah. Dan ada soalan-soalan ditanyakan tu nampak macam level pemikiran peguam dia tu tak layak pun untuk jadi peguam. Saya pun tak terkejut dengan soalan-soalan yang beliau sampaikan. Sehingga kan sebelum dia datang ke mahkamah pun dia sempat lagi untuk baca Facebook saya. Makna nampak desperate sangat lah. Terdesak sangat untuk mencari point bagi mengasak saya dalam mahkamah. Walau bagaimanapun, yang sahabat-sahabat yang berada dalam mahkamah pada hari itu, maksud Syafiq sendiri, tahulah sebenarnya 3 lawan 1 pun 1 boleh asak 3. Jadi kalau dia buat video mengatakan saya teruk diasak dalam mahkamah, saya rasa ini orang ada masalah di segi pemikiran lah. Dia tak tahu nak bezakan. Soalan-soalan yang peguam dia tanya tu bukan sangat nak menjurus kepada kes tu, tapi lebih kepada untuk mengganggu mental saya sendiri untuk memberikan keterangan. Jadi seolah-olah macam kita akan beri keterangan bercanggah. Ada kesoalan dia tanya,
peguam dia tanya kepada saya dalam mahkamah tu. Dia kata, adakah selepas mendengar kenyataan ataupun live saudara Iswadi Mudi berlaku rusuhan? Dia tanya soalan. Saya kata, memang tak berlaku rusuhan, tetapi kalau tindakan tidak diambil kepada orang macam ni yang menghasut, inilah bibit-bibit permulaan kepada kehancuran negara. Orang lain akan berfikiran boleh buat macam mana Iswadi Muni buat, walaupun melanggar ataupun menghina institusi raja tanpa ada sekatan ataupun tanpa ada undang-undang yang boleh menggugat beliau. Jadi saya pertikai persoalan itu, soalan peguam. Kemudian dia tanya saya lagi, adakah marah buat laporan polis ni kerana Iswadi Murni ni kata dekat Tan Sri Muhyiddin. Saya kata, you tak faham ke soalan? You tak faham ke report polis saya tu bukan pasal you kata dekat Muhyiddin. Report polis saya kerana you menghina Yang di-Pertuan Agong. Istilah dan orang kata apa? Penjelasan dari segi report polis pun, lawyer pun tak faham. Macam manalah Iswadi Muni ni boleh pergi ambil lawyer sampai 3 orang. Saya ingat hebat sangat lawyer dia. 3 lawan 1. Saya tak peduli. Kita berbalah juga depan Hakim. Yang Arif. Tapi saya terima kasih ucap kepada Yang Arif tu kerana memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk saya menjawab tanpa ada gangguan ataupun halangan. Tapi biasalah, Iswadi Mudi ni kaki putar alam. Dia bercakap bukan pada realiti sebenar dalam mahkamah apa yang berlaku. Jadi bagi saya, orang macam ni buang masa je untuk kita layan. Ada buat satu video untuk mengatakan saya ni dihentam dalam mahkamah. Kan? Ini macam cerita lawak pula. Kan? Tapi apa yang berlaku. Ada satu situasi yang hakim sendiri gelak. Apabila dia tanya soalan, adakah anda membuat laporan ni kerana anda ketua bahagian bersatu Padang Serai? Lepas tu abang tanya apa kat dia, apa masalah kalau saya ketua bahagian bersatu Padang Serai? Awak letak dalam Facebook yang mengatakan awak ketua bersatu. Hakim cakap apa? Tukar kepada soalan lain. Lepas tu abang jawab, saya rakyat, saya nak buat report, apa masalahnya? Ya awak pergi tengok Facebook saya kenapa? Bodoh tu. Berbelik-belik Iswadi Muni ni kan. Kawan baik dengan Rafizi. Jadi dia kaki putak alam ni lah memang. Tapi saya harap mahkamah Yang Arif memberikan hukuman, jatuhkan hukuman setimpal lah kepada orang macam ni yang kita tak boleh beri muka ataupun ruang kerana orang macam ni tidak menghormati institusi raja. Dia buat raja tu, Yang di-Pertuan Agong tu seolah-olah macam kawan dia yang boleh wewenangnya. Kita sekarang kena pakai perkataan wewenangnya. Boleh mengeluarkan kenyataan tanpa ada rasa hormat institusi raja yang beri payung kepada pentadbiran negara. Ya. Okey, kita ada pemanggil di talian. Pak Ngah Rahmi. Slow lah. Line ni. Okey. Assalamualaikum Pak Ngah. Assalamualaikum Pak Ngah. Assalamualaikum Pak Ngah. Assalamualaikum. Tak ada. Itu ya. Dia tak naik. Dia tengah wewenang lah tu. Ya. Ada video dia saya tak mahu sebut dari sini tapi ada video dia satu penghinaan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tu harus diambil lah tindakan yang tegas. Tapi saya rasa kalau tuan-tuan tengok video tu pun tuan-tuan akan marah lah. Marah semarah-marahnya lah dengan tindakan yang diambil oleh beliau. Mak Syah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syafiq? Lama tak on. Baik. Okey, soalan saya simple saja.
Setakat ini kalau kita tengok pada pentadbiran negara yang dilakukan, yang dimiliki bagi saya yang dimiliki, walaupun caranya berbeza, seperti mana yang dia wawarkan bahawa perlu melalui proses yang benar, tetapi kalau kita tengok sebaliknya berlaku. Apakah yang boleh dibanggakan dengan pentadbiran sekarang? Maksud saya, apakah yang dilakukan, apakah yang disediakan, apakah perkhidmatan yang boleh kita katakan sebagai klimaks keseluruhan rakyat Malaysia boleh banggakan walaupun kita berada di dalam posisi pembangkang. Apakah yang disediakan, apakah yang dinyatakan, apakah perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, apakah peruntukan dan sebagainya yang boleh kita rakyat Malaysia ni banggakan bahawa kita mempunyai kerajaan yang berformula baik. Itu soalan saya. Okay, terima kasih. Okey bang. Ya, Baik, Bang setakat hari ini pentadbiran yang hampir 100 hari ini, yang rakyat Malaysia mungkin rasa teruja ataupun boleh dibanggakan adalah dari segi konsep dan slogan lah. Masyarakat madani, kan. Tapi dari segi tindakan-tindakan lain ni, setakat hari ni kita belum nampak kesannya, kecuali perkara-perkara kecil yang dibuat dari segi menunjukkan ataupun meraih populariti di segi politik, itu sahaja yang mereka buat. Dari segi tindakan-tindakan, dari segi menstabilkan harga barang pun kita tak nampak. Dari segi menstabilkan bekalan pun kita tak nampak. Dari segi ekonomi pun kita tak nampak lagi ada perubahan yang kalau tak pun secara drastik, ada perubahan ke arah pemulihan pun kita masih belum nampak. Yang kita nampak lebih kepada slogan-slogan, ucapan-ucapan, kata-kata retorik yang disampaikan oleh Anwar sendiri. Walau bagaimanapun, apa yang beliau ungkapkan tidak sama dengan pelaksanaan yang beliau buat. Dan ini setakat hampir 100 hari ini lebih kepada mengecewakan rakyat. Banyak tuntutan-tuntutan yang rakyat minta, utama sekali kalau kita tengok di dalam live ni pun, sebagai contoh KWSP apa semua, itu pun mereka masih belum boleh buat. Dari segi harga minyak pun mereka masih belum boleh turun. Banyaklah benda-benda yang mereka janjikan sewaktu berkempen dahulu, mereka gagal untuk laksanakan. Yang macam saya katakan, nampak tadi lebih kepada penerapan slogan. Itu yang diutamakan daripada penyelesaian terhadap masalah-masalah yang membelenggu rakyat, terutama sekali kenaikan harga barang. Itu yang sepatutnya diberikan penekanan terlebih dahulu oleh Anwar Ibrahim dan kabinet beliau sebelum berbicara soal slogan ataupun gagasan yang beliau nak bawa. Okey. Saya jawab sikit boleh? Okey. Boleh. Secara keseluruhan, walaupun pencapaian kerajaan tidak membanggakan, tapi sebagai pembangkang yang bermaruah dan adil, saya nampak ada satu benda yang sekurang-kurangnya menolong rakyat seperti menu Rama ni. Okay? Dia benda yang positif, walaupun dia bukan jalan penyelesaian untuk kenaikan harga barang, tapi dia dapatlah membantu seperti pekerja pejabat, orang bujang yang bekerja terutamanya di bandar tu. Itu saya nampak positif lah. Okey. Saya tak nampak Minur Rahmah ni baik pun. Tak, dia sekurang-kurangnya dia meringankan sedikit beban orang bekerja di bandar tu lah. Kalau lunch biasa, kalau tak ada menu ni, kita mungkin belanja lebih daripada itu. Tapi dia sekurang-kurangnya membantu sedikit lah. Walaupun bukan jalan penyelesaian. Kita panggil dulu Minur Rahmah ni nasi bajet. Okey, siapa lagi ya? Lebih kurang lah. Dr. J. Dr. J ni dalam bidang pertanian. Waalaikumsalam, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doktor. Salam.
Tuan Carol, Mr. Biasa. Steven. Alright. Ya, selamat Okey, sejahtera. saya ada satu soalan yang saya tak pasti adakah Datuk Seri Mat Sabu duduk di Kementerian Pertanian ada merancang sesuatu untuk ekonomi dan barangan asas untuk rakyat sebenar menjelang Ramadan. Itu yang persoalan pertama yang saya nak ajukan. Dan di Kementerian Pertanian apakah yang telah terungkai untuk perancangan food security untuk kerajaan baru? InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey. Abang nak jawab? Boleh. Okey. Berkenaan dengan apa perancangan ataupun pelaksanaan yang sedang dirancang ataupun yang nak dilaksanakan oleh Datuk Seri Mohamed Sabu kan. Sampai hari ini kita belum nampak lagi dengan jelas. Yang saya nampak hanya beliau melakukan lawatan-lawatan. Sebagai contoh, bila berlaku kenaikan harga telur, dia pergi melawat ladang sehingga ke India. Kemudian melawat industri-industri di peringkat bawah ini, industri desa apa semua. Lebih kepada lawatan-lawatan untuk meninjau tentang produk-produk ataupun hasil-hasil yang ada kaitan dari segi pembekalan makanan kepada rakyat. Walau bagaimanapun, dari segi pelaksanaan secara agresif, dari segi menstabilkan harga komoditi seperti ayam apa semua itu, setakat hari ini kita tak nampak lagi. Di segi telur sendiri pun masihlah ada lagi masalah tersebut, dan juga kalau ada sekalipun harganya sudah lebih daripada kebiasaan. Jadi sepatutnya Kementerian Pertanian ini di bawah Datuk Seri Mat Sabu ni perlu merangka strategi yang tuntas untuk memastikan masalah di segi bekalan ataupun menstabilkan harga pengeluaran produk terutama berdasarkan pertanian ini dibuat dengan lebih orang kata mencapai kepada sasaran, dan bukan hanya beliau sendiri pun suka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bagi saya lebih kepada mempertahankan beliau sendiri daripada kementeriannya. Yang ni saya setuju dengan Tuan Carol kerana memang tak nampak apa pun. Saya YB Steven, saya ada pengalaman sikitlah 3 tahun sebagai ahli lembaga pengarah MADA yang terlibat dalam sektor makanan negara, bekalan. Kita di MADA, kita supply ataupun kita menguruskan petani yang terlibat dengan sawah ini. Lebih daripada 100,000 petani di kawasan MADA ini, Kedah dan Perlis ini. Jadi di waktu di sana kita nampak ada perancangan yang jelas dari segi membantu pesawah itu sendiri, dan juga perancangan dari segi meningkatkan hasil pengeluaran padi yang menjadi makanan utama negara. Dan sepatutnya tumpuan itu perlu diberikan kepada sektor itu. Kerana kita beras ni pun kita banyak import. Lebih daripada 40% beras negara ni kita import daripada Vietnam, Thailand. Dan itu sepatutnya dicari satu alternatif ataupun pendekatan yang terbaik untuk kita mengurangkan kebergantungan kepada import. Sebaliknya tumpuan diberikan untuk memastikan pengeluaran sawah itu, pengeluaran padi itu. Dalam masa yang sama, kita menjaga kebajikan pesawah itu perlu
diberikan keutamaan. Jadi Okey. dalam MADA tu biasanya kebajikan ataupun subsidi kepada pesawah tu siapa yang berikan? Kita ada bantuan musim tengkujuh pun kita ada bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi baja, racun. Itu memang diberikan setiap musim lah mereka menanam. Itu disediakan dan adalah sistem sawah berskala besar yang diperkenalkan waktu itu oleh Datuk Seri Roni Kandy untuk membantu pesawah-pesawah, dan itu saya tak pasti sama ada hari ini program itu diteruskan ataupun ada program baru yang akan dilancarkan. Jadi maksud Tuan Khairul di sini adalah direct daripada kementerian lah. Ya. Jadi adakah patut Tan Sri Syed Mokhtar ni kena berikan sejumlah besar wang untuk membantu pesawah? Apa pandangan Tuan? Macam mana, Babi? Adakah patut Tan Sri Syed Mokhtar ni perlu memberikan sejumlah wang yang besar untuk membantu pesawah? Apa pandangan Tuan? Bagi saya tak semestinya diberikan orang kata one off gitu saja. Sebaliknya perlu dicari kaedah-kaedah terbaik untuk membantu pesawah ini, terutama sekali dari segi masalah-masalah kenal pasti masalah mereka, seperti contohnya serangan penyakit, kemudian masalah-masalah seperti yang ada kaitan lah dengan sawah ini, dari segi membantu mereka meningkatkan hasil pengeluaran. Kadang-kadang pengeluaran hasil itu tak sama di antara setengah pesawah, kerana masalah mereka ada setengah tempat tak sama pun dengan tempat yang lain. Jadi sepatutnya penyelesaian ke arah masalah tu perlu dibuat terlebih dahulu untuk memastikan kita boleh selesaikan dari segi kebajikan ataupun perkara-perkara yang melibatkan pesawah ini. Sebagai contoh, kalau kita macam hari itu kita ada kaji untuk memberikan macam SOKSO ataupun EPF kepada pesawah-pesawah ini, kerana mereka tidak ada pun jaminan dari segi kalau SOKSO keselamatan. Kalau mereka terdedah, dahlah mereka ni terdedah dengan bahaya racun apa semua. Jadi ada yang mengalami masalah kesihatan. Jadi nasib mereka ini tidak ada pembelaan secara khusus, dan waktu itu kita memang ada membentangkan perancangan untuk kita buat bagi membantu pesawah-pesawah ni. Baik. Terima kasih Tuan. Okey, Syafiq Latif. Ya, Assalamualaikum Abang Khairul, Abang Syafiq, dan selamat pagi YB Steven. Selamat pagi. Saya kat sini, saya tertarik dengan Abang Syafiq pada awal-awal tadi lah, pukul 10 lebih, 11 lebih tu. Kat sini yang saya nak cakap, kerajaan sekarang ni mana hala tuju dia. Pasal yang apa saya baca, saya tengok, kita Google setiap pagi baca surat khabar, tak habis-habis macam nak carikan kesalahan kerajaan yang dulu. Dia macam, pandangan saya macam dia orang ni ada satu tim, yang tim ni kita cari je dulu apa salah dia, sampai dah hari ni isu kes vaksin pula. Yang 904.2 apa semua tak settle, tiba-tiba dah vaksin pula. Dah ke situ pula saya tertarik dengan apa Abang Syafiq tunjuk tadi, dia punya apa semua manifesto tu memang satu apa pun tak ada lagi. Yang kedua, apa ahli parlimen kita yang menang sekarang ni, apa hala tuju kita dalam PN. Especially saya dekat Lumut paling banyak tengok Asyik Ismail je lah punya video, nak naik meluat lah, rasa macam nak pergi je rumah dia, nak gegar rumah dia. Apa tindakan kita untuk bagi lebih penjelasan apa-apa ke program. Itu je yang saya nak tanya tu. Okey, Abang Khairul jawab lah. Okey, betul macam Syafi bagi tahu.
kita tak nampak pun hala tuju ke mana dia nak bawa kerajaan hari ni. Yang mereka cerita nak mendedahkan kisah lama, perkara-perkara yang bagi kita rakyat Malaysia, kita tak mau tahu benda-benda tu. Yang kita nak tengok, yang kita nak hari ni, apa kerajaan campuran ni. Saya tak bagi kerajaan apa-apa, kerajaan campuran ni nak buat untuk membetulkan. Kononnya lah, dia kata kita dulu memerintah tak betul. Jadi kau tunjukkanlah cara yang betul untuk kau memerintah. Bukan dengan cara mencari salah orang. Kau korek sana, kau korek sini kan. Ini kerajaan ni kerajaan korek sana sini ataupun kerajaan madani ni. Kalau kerajaan madani, buatlah apa yang sepatutnya dibuat sebagai sebuah kerajaan. Kerana mereka dah jadi kerajaan. Ataupun Anwar ni dia ada masalah macam saya kata tadi. Masalah dia terlupa. Dia dah jadi kerajaan, dia duk ingat dia pembangkang lagi. Maknanya segala benda dia nak bangkang, segala benda nak dicari. Salah di mana, kekurangan di mana. Kalau mencari salah itu, benda yang betul-betul tak apa juga. Ini benda yang cari macam 600 bilion tu lah. Cari-cari kurang, kurang. Dia tak pernah betul-betul. Jadi buatlah kerja. Ya, stabilkanlah kita punya harga barang. Stabilkanlah masalah-masalah rakyat. Kau turunkanlah harga minyak, kau turunkanlah harga tol. Yang benda-benda yang dilaung-laungkan setiap kali kempen pilihan raya PH dan PKR ni, nak turun barang lah, minyak lah, PTPTN buat sekarang. Itu yang kita nak tengok. Barulah rakyat boleh bagi penilaian. Oh, kerajaan ni bagus. Dia jaga rakyat. Ini yang kita tengok. Anwar Ibrahim pergi makan di warung. Lepas tu lagi tak mau pakai kereta kerajaan ni, nak pakai kereta lama. Lepas tu helikopter. Naik helikopter, tak mau pakai tie. Ni apa ni Anwar Ibrahim? Dah jadi Perdana Menteri ni. Kalau tak mau jadi Perdana Menteri, baik bagi Syafiq jadi Perdana Menteri. Setuju. Tapi tindakan kita Bang Khairul, ahli-ahli parlimen kita semua macam mana? Pada baru ni kita baru pun nak start buat saman menyaman apa yang dia orang cerita pasal kita yang tak betul. Kita dah start jalan dah untuk saman menyaman. Sekarang yang ni kita dah mula tindakan. Sebab sebelum ni kita lebih kepada melihat, kita defense saja. Strategi terbaik dalam bertahan ni adalah menyerang. Sebab tu kita dah mula menyerang. Kita pun dah bincang. Kita akan ambil tindakan juga di mahkamah. Ini jadi PM kerjasama orang. Kita pun akan ambil tindakan juga pada Anwar Ibrahim tu sendiri. Akan ada saman-saman yang kita akan filekan ke mahkamah tentang tuduhan-tuduhan beliau buat. Dan di kalangan ahli parlimen kita juga, baru ni kita juga dah bahagikan portfolio kementerian-kementerian yang akan dijaga ataupun dinaungi oleh ahli-ahli parlimen kita. Kabinet bayangan kita dah bentuk. Jadi ahli-ahli parlimen kita ni akan berperanan untuk semak dan imbang kementerian-kementerian yang ditugaskan kepada mereka untuk memastikan kita boleh berfungsi menjadi sebuah pembangkang yang baik. Untuk menegur salah laku kepincangan kerajaan campuran ini. Setuju. Pada pandangan saya, ayat yang paling cantik tadi, kita nak menegur kesilapan dia orang, betul tak? Kita bukan nak menghentam. Dia pun dah jadi kerajaan, lantak dia lah. Tapi cuma kita ni nak menegur apa yang tak betul. Tapi untuk meyakinkan kita orang pada, saya bukanlah akak umbi, tapi ahli PN macam mana yang boleh keterjaminan apa yang kita jalankan sekarang ni berjaya. InsyaAllah kalau betul-betul ada ketirisan, berjaya. Sebab dia orang kerajaan, payah nak lawan kerajaan Bang Khairul. Ya betul. Apa yang perlu dibuat, salah satulah sebagai ahli parlimen, setiap ahli parlimen dia ada kawasan dia. Betul. Mereka telah diberikan amanah dan mandat oleh rakyat di kawasan tersebut. Betul. Mereka kena jaga dan bawa dan cuba untuk selesaikan masalah rakyat di kawasan tersebut. Kalaulah ahli parlimen kita memainkan peranan, kita kata strategi dua mata. Di peringkat parlimen kita membawa isu rakyat dan kita menjadi semak dan imbang. Di peringkat kawasan kita berkhidmat dan pastikan kita menjaga rakyat di kawasan kita. InsyaAllah kalau dua konsep itu kita boleh bawa selari,
Saya yakin dan percaya sokongan rakyat bukan hanya dalam keadaan statik, tapi dia akan bertambah lagi sehingga kita masuk kepada pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum ke-16. Tak lama ni. Dia InsyaAllah. masa ini berubah bergerak ni sekejap Tahun ni dah nak Betul. masuk bulan 2 dah. Tak sampai setengah Betul. dah. Betul. Tapi untuk isu-isu macam ni, saya pun nak highlight sikit lah sebab ahli-ahli parlimen kita ada sedikit kekangan disebabkan oleh isu peruntukan. Mhm. Setelah akaun Itu DP bukan Betul, alasan Presiden. kepada rakyat. Rakyat inginkan nasib berbela. Parti Amat. kita parti derita daripada rakyat kepada rakyat. Setuju Abang Syafiq, setuju. Macam mana Anak dengan macam Esme tu Ibrahim, Abang Syafiq? Saya nak follow Abang Syafiq tu, Esme tu. Fik, ada hang ni dengan Ibrahim ni pasal apa? Meroyan nak jadi menantu tak dapat ke? Tapi Izzah lu comel. Pilah kahwin tak boleh dah. Dah, Ibrahim YB dulu galah Steven, tak sahabat sabar. saya sampaikan salam dekat YB Steven. Apa dia? Sedoja. Oh, okey. Baik. Terima kasih. Okey, saya kat situ je. Terima kasih Abang Hairul, Abang Syafiq, YB Steven. Semoga kita Perikatan Nasional teruskan lalu tuju kita. Seperti apa yang Abang Hairul cakap tadi, kita nak memperbetulkan. Itu je. Kita bukan nak hantam, cuma apa yang tak betul, kita nak betulkan. Kita bagi ayat yang elok sikit dekat dia orang ni. Betul, Betul, tapi dia setuju. tak betul, dia saman kita ya. Dia kerja saman. Betul, kita pun jalankan juga apa yang kita dah buat sekarang ni. Saya setuju Betul. 100%. Kita tegur Okey, dia saman kita. Kita kata kat dia saman kita. Oh, ini gila ni jadi Perdana Menteri ni kalau habis sepenggai, penuh mahkamah ni. Betul. Tak habis-habis. Dah satu. Lepas ni lepas vaksin apa pula lagi? Dah KWSP CPM punya. pun naik turun mahkamah. Yang Perdana Menteri hero pun naik turun KWSP. mahkamah. Tak, yang hari ni pula ada pula seorang pemuda UMNO boleh cakap tak ada keperluan KWSP. Itu hari bukan main dia hero. Dia cakap dia hero Yalah. hari tu. Dia yang minta dulu. Hari ni tak Masa perlu orang pula. perintah, semua tak betul. Masalah untuk orang macam ni, kalau dia tak perlu, dia duduk diam je lah. Bagilah orang yang perlu. Betul. Betul. Dah jadi lain pula. Aduh, pelik-pelik mereka ni. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam, YB. Assalamualaikum, Bang Hairul, Abang Syafiq. Malam. Terima kasih. Salam. Dr. J nak naik sekali. Dah. Halo, Assalamualaikum. Minta maaf ke? Okey. Okey, ada soalan yang tak selesai tadi ya. Okey, teruskan Dr. Teruskan terus. Okey, suara ni double lah Mr. Syafiq. Okey. Okey, persoalan saya tentang apabila menteri baru duduk di suara double lah Cik Syafiq. Doktor kena Kawan tutup dulu, sekejap lagi masuk balik. Okey, kena Tutup belum turun dia masuk lepas balik, tu mungkin dia double. tutup lepas tu naik balik. Okey, sekejap Banyak pula dah ni. Oh, ingat nak tutup dah lah ni. Nak kena tidur awal. Ya, teruskan bang. Assalamualaikum, Abang Nik Muhammad Fahmin. Assalamualaikum. Kadang-kadang dia tekan lah, dia letak dalam poket. Tekan lah. Okey. Okey ya? Okey. Okey. Betul. Persoalan saya, kenapa Datuk Seri Mak Sabu Oh, putih. Sebut Mak Sabu putih.
Mak Sabu blok tu sebut Mak Sabu Mak, blok tu. dia baling mikrofon tu Peter. Hello, Assalamualaikum. Salam, kuatkan sikit suara. Dan Oh, dengar? kuat sikit. Sikit. Sekejap. Sekejap, saya pakai earphone ni, sekejap. Sekejap, tutup lah. Okey. Hello? Ya. Dengar? Kuat sikit. Zakah dia pun. Sekejap. Hello. Dengar? Dengar. Okey. Okey, saya ada 3 soalan lah. Ui, 3 Okey, yang pertamanya pasal yang soal apa? Sejauh mana kebenaran dia punya kebenaran tu tentang yang KJ nak join PN tu. Itu first. Yang secondnya yang pasal menu ramah ni yang saya kurang faham sikit lah sebab saya baru tengok tadi dekat bernama dia. Dia kata menu ramah ni dia tak melibatkan pembelanjaan kerajaan. So macam mana dia uruskan menu ramah ni? Yang ketiganya adalah kita PRN dalam bulan 7 ke 8 ni paling lambat. Ke 7, 8, 9 macam tu. Tak apalah. Katalah bulan 7 katanya. Bulan 7, so kurang lagi 5 bulan macam tu lah. So adakah macam tempoh 5 bulan tu macam satu tempoh yang kita bagi masa kat diorang? Bagi masa kat diorang boleh perbaiki dan boleh tarik balik penyokong-penyokong diorang. Lepas tu saya dengar Ismail Sabri nanti sidang parlimen nak bawa usul pasal EPF. Kalau andai kata tiba-tibalah EPF ni diluluskan dan dibagi kat rakyat kan, dan benda tu mungkinlah akan jadi macam perubahan sokong ke sana balik. Macam konon-kononnya mereka ni yang mereka perjuangkan lah, mereka luluskan lah mendalah ni, macam tu. Itu lah kot 3 tu. Okey, bagaimana? Tu soalan pertama apa ni? KJ. Okey. Berkenaan dengan KJ ni nak sertai PN ni memang kita di peringkat pimpinan PN mengalu-alukan penyertaan KJ ke dalam Perikatan Nasional. Kerana KJ ni seperti yang kita semua tahulah, ramai orang tahu, track record beliau sebagai menteri dan pemimpin ini tidak dapat dinafikan lah. Mempunyai reputasi yang baik dan kemampuan dalam mengendalikan sesuatu kementerian. Kalau betul lah beliau bersama dengan kita, ini adalah satu bonus kepada penyokong Perikatan Nasional, dan kita sama-samalah doakan semoga benda ni menjadi realiti, kerana kita nak ada ramai pemimpin-pemimpin muda yang boleh menyambung kesinambungan perjuangan pemimpin PN yang ada hari ini. Itu memang sangat-sangat kita harapkan. Kerana naluri ataupun prinsip perjuangan yang KJ pegang itu sendiri pun tak ada banyak bezanya dengan perjuangan yang kita bawa dalam Perikatan Nasional ini. Jadi kalau digabung sekali, maka sudah tentulah kita Perikatan Nasional ini mampu untuk pergi lebih jauh dengan melahirkan pimpinan-pimpinan baru yang ada. Yang kedua tentang CSR, menu rahmah CSR. Menu ramah ni kita bagi YB Steven jawab lah, sebab dia tertarik dengan menu ramah tadi. Dia tanya tadi macam mana kerajaan tak pakai duit sebab dia pakai CSR. Bila dia buat CSR, syarikat-syarikat ni akan dapat pelepasan cukai. Sebab tu yang join menu rahmah ni hanyalah syarikat-syarikat yang besar ya, antaranya Prisma, Maidin dan sebagainya. Maidin. Yang mengatakan bahawa mereka hanya boleh buat dalam masa 3 bulan macam tu ya. Jadi bila berlakunya CSR, dia akan dapat pelepasan cukai lah. Bila dapat pelepasan cukai ni, of course lah, kita akan, negara akan kekurangan daripada sudut mengutip cukai. Tapi kita tak pastilah berapa cukai yang tidak. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Kawasan kita ada menu ramah, Habib? Tak ada. Tak ada, no? Mana kita ada menu Rokiah lah. Ya, dan satu lagi adalah bagaimana kerajaan nak memantau berapa yang mereka jual dan berapa CSR yang mereka lakukan.
Sebab selalunya CSR ni macam kita beli beg sekolah, kita tahu kuantiti kita beli tu 200 berapa harga satu beg. Jadi kalau melibatkan makanan ni, kedai makan ni dia susah sikit sebab kita tidak tahu berapa yang dia nak claim kepada kerajaan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga berkaitan dengan Tiga dia apa dia? Apa dia YB ingat YB Steven? Fik, tiga dia apa dia Fik? PRN kan Pilihan raya. lagi Pilihan raya. Oh, okey. Lagi 5 bulan lagi 5 bulan lagi bukan gitu. So Pilihan raya negeri ni kalau Kedah dia last tamat dia 27. punya Dewan Undangan Negeri ni 3 Julai. Maknanya kalau 3 Julai tu dia tak bubar juga, automatik DUN akan terbubar lah. Biasanya pembubaran ni akan dibuat sebelum habis tempoh matang lah. Maknanya mungkin dalam bulan 6 atau bulan 5. Tapi tempoh dia maksimum dia pergi bulan 7 lah. So kalau kata bubar bulan 7 pun mungkin pilihan raya dalam tempoh 60 hari mungkin bulan 8 atau bulan 9. Tapi masa dia tu dah tak lama. Kurang lebih dalam 5 bulan saja. Itulah masa yang kita ada untuk buat persiapan. Walaupun tadi Afiq kata sebagai contoh tempoh ni tidak akan memberi ruang kepada PH dan juga UMNO itu sendiri, kerajaan campuran ini, untuk memperbaiki ataupun mengembalikan sokongan pengundi kepada mereka. Bagi saya benda tu tidak memberikan kesan yang sangat, kerana setakat hari ini pun dah hampir 100 hari ini pun menampakkan kepincangan yang ketara. Mana mungkin kita nak sampai lagi 5 bulan ni tidak ada isu baru. Akan ada banyak lagi isu-isu baru yang akan keluar dan akan banyak lagi persoalan-persoalan yang menjadi pertanyaan rakyat dari segi kualiti pentadbiran dan juga kemampuan kerajaan hari ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan kepentingan rakyat. Jadi kita manfaatkan tempoh kurang lebih 5 bulan ini untuk kita sampaikan kepada rakyat, terutama sekali di peringkat akar umbi, tentang kelemahan dan juga dari segi pentadbiran mereka dan ketidakupayaan ataupun kemampuan kerajaan hari ini untuk mentadbir. Jadi itu isu-isu tu antara sebahagian benda perkara yang akan kita sampai dan kita gunakan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Banyak lagi lah sebenarnya isu-isu, bukan hanya tertumpu pada isu itu saja. Dia ada penambahan dia tadi, dia tanya, saya baru ingat, adakah dengan pemberian KWSP 10,000 akan menyebabkan perubahan undi pada Pakatan Harapan? Itu soalan keempat. Soalan keempat baru nak tambah. Okey, baik. Itu KWSP itu adalah duit rakyat. Duit simpanan kita untuk hari tua. Memang dalam keadaan sejak daripada PKP, daripada zaman Tan Sri Muhyiddin, memang kerajaan benarkan pengeluaran secara bersasar ini untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh rakyat, terutama sekali kelompok atau kumpulan B40. Dan dari segi kebenaran ataupun kelulusan untuk mengeluarkan itu, bagi saya itu tak menjadi kita nak kata perubahan di segi sokongan kerana kerajaan ini bagi keluar duit atau tidak. Kerana macam saya katakan, itu adalah duit rakyat, bukan kerajaan yang bagi subsidi ataupun bagi satu one off untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat ini. Jadi benda tu bagi saya tidaklah memberikan kesan yang sangat kepada trend sokongan ataupun pengundi, kerana kalaupun KWSP dikeluarkan, masih banyak lagi isu yang kerajaan gagal untuk selesaikan. Jadi itu tidak semestinya akan mematikan isu tersebut ataupun sokongan tu akan beralih kepada kerajaan PH itu sendiri. Saya setuju dengan pandangan Tuan Khairul tu.
Tapi secara peribadi saya merasakan ini adalah sebahagian modal untuk dia gunakanlah sewaktu akan dekat PRN ataupun sewaktu dekat raya nanti. Lepas tu YB Siban, kalau kita tengok pimpinan kita sebagai contoh YB Datuk Wan Saiful, Banyak antara yang paling awal bawa Ya. isu berkaitan dengan pengeluaran KWSP ni. Jadi Betul. benda ni bukan dibawa oleh ahli parlimen PN PH itu sendiri. Kita yang daripada awal membawa. Kalau nak katakan kredit itu sebenarnya patut diberikan kepada kita, bukan kepada pimpin PH yang lain. Kerana mereka sendiri pun kalau kita tengok memberikan banyak alasan untuk tidak membenarkan pun pengeluaran duit KWSP ni. Ini adalah duit rakyat. Ya, Tapi rakyat tak lupa masa kempen tu dia melaung-laungkan untuk keluarkan KWSP. Betul. Okay, Dr. J. Lagi one last question. Saya mengantuk ni. Okay. Alright. Saya ulang balik tentang apabila Datuk semasa tu belum Datuk Sri lagi lah. YB Mak Sabu lah masa tu. Mak Sabu dia duduk seat Menteri Pertanian tu. Pertahanan tu, belum ni pertahanan. Tak, yang terbaru lah. Dia duduk Menteri baru, okay. Menteri Pertanian. Okay, YB Mak Sabu dengan secara drastik membuat keputusan untuk ke India mencari telur. Alright. Tetapi pada pandangan saya sebagai seorang boleh juga sebagai seorang konsultansi ataupun penjana makanan negara juga yang terlibat dalam penjana makanan negara, pada saya sepatutnya beliau membuat postmortem setiap negeri. Setiap negeri ada kelebihan pengeluaran produk. Kalau kita tengok patutnya tidak ada isu sebelum ni untuk alternatif untuk nak ambil telur di luar negara. Tetapi kalau telur diambil luar negara, ambil daging sekali lah luar negara. Pada saya kan. Dan setuju tak Tuan Khairul, apabila berlaku begini, telur diambil, membuat keputusan drastik mengambil telur daripada luar negara, tetapi setuju tak saya katakan, Ramadan yang hampir tiba ini akan timbul satu gelombang sekatan daging ayam. Gelombang sekatan daging ayam ini berlaku apabila kementerian mengambil keputusan tanpa membuat postmortem bahawasanya sebenarnya tidak ada isu telur pun sebenarnya. Negara kita boleh. Sebenarnya sebelumnya okey. Cuma subsidize yang kerajaan beri, yang kerajaan tawarkan mesti win-win situation. Pada saya lah. Pada pandangan saya. Win-win situation is the most important, yang paling penting dalam industri supaya sama-sama menang, rakyat menang, pengeluar menang. Tetapi apabila berlakunya krisis makanan, ternakan, krisis fertilizer, macam Tuan Khairul katakan tadi, padi. Kalau kita tengok negeri terbesar mengeluarkan beras, industri padi kita, Selangor, Kedah. Saya pernah bersama dengan Mada satu masa tahun awal 90-an. Sebenarnya kementerian dah fikirkan what the best klon benih yang terbaik, yang kita nak padi yang menunduk, yang mempunyai isi. Padi dia menunduk, mempunyai isi. So cuba adakan satu klon yang betul-betul kita ambil padi, beras tak cukup ambil Vietnam. Jangan kita ambil saja di Vietnam. Macam Tuan kata tadi, kita nak kurangkan import. Kita boleh kurangkan import, tetapi kita tengok teknologi Vietnam. Vietnam, pengalaman saya, dia akan mencari solusi benih terbaik, menghasilkan the best quality untuk rakyat dia. Baru dia boleh hantar keluar. Jadi, soalan saya, akan berlakukah gelombang sekatan daging ayam sebab ketidakpuashatian pengeluar, penternak apabila tindakan drastik diambil untuk mengambil telur dari luar?
telur kau ambil kat luar. Daging aku ada daging. Jadi ada sekatan. Ni Ramadan dah dekat ni. Kan? Rakyat nak tenang membuat ibadah di bulan Ramadan, tetapi akan berlaku satu game, iaitu dengan harga ayam, sekarang pun harga sayur dah melambung. Dan saya harapkan juga, nak tanya pendapat Tuan Khairul, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi, untuk tackle rakyat. Kerajaan baru sebenarnya dia kena tackle rakyat tidak tersepit tentang isu-isu ini semua. Yang penting adalah rakyat nak hidup. Kalau kita tengok India, padat. Tetapi benda lain pun dia majukan juga. Tetapi the important part is rakyat nak makan. Dengan satu harga yang, dengan keadaan sekarang kerja susah. Apa semua. InsyaAllah itu sajalah. Terima kasih banyak Tuan Syafiq bagi saya ruang. YB Steven dan Tuan Khairul. InsyaAllah saya doakan kalian semua sukses. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Salam. Baik Doktor. Dr. J, terima kasih atas pendapat dan pandangan yang diberikan. Saya rasa doktor ni dia ada pengalaman yang luas dalam sektor yang melibatkan pertanian ni. Berkenaan, saya ulas sikitlah berkenaan dengan isu kekurangan bekalan telur. Saya setuju dengan pandangan doktor. Perlu ada postmortem yang dibuat melibatkan bekalan di setiap negeri. Kerana sama ada kita sedar ataupun tidak, kita mengeksport telur ayam ke Singapura. Singapura setiap bulan berpuluh juta biji. Kenapa kita tidak kurangkan ekspor kepada negara tersebut? Sebaliknya, telur tersebut ditarik ataupun diletakkan dalam pasaran negara kita bagi menampung masalah kekurangan bekalan. Daripada kita lebih meletakkan sasaran ataupun target untuk mengimport telur ayam daripada negara luar yang sudah semestinya harga tidak akan sama dengan harga telur tempatan di pasaran ini. Itu antara benda yang sepatutnya kerajaan buat. Tambahan pula dari segi kita nak masuk dalam bulan puasa yang kurang lebih 40-45 hari lagi ni, perlu ada satu perancangan yang dibuat di peringkat awal untuk memastikan bekalan. Itu kalau kita ambil dalam konteks telur itu sendiri, perlu ada perancangan dibuat untuk memastikan kestabilan ini. Benda ni tidak akan berlaku ada masalah apabila kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Dan kita juga sebagai rakyat, kita nak tengok apa perancangan yang di peringkat kementerian ataupun menteri itu sendiri bagi mengatasi masalah ini. Kalau masalah telur pun kita tak boleh nak selesai, saya rasa kita ada masalah dan pihak di peringkat kementerian perlu mencari pendekatan segera untuk memastikan bekalan ini tidak terputus dan boleh mengganggu permintaan rakyat menjelang terutama sekali hari-hari penting raya ataupun puasa. Dalam masa yang sama, kita juga perlu ada plan perancangan jangka panjang, jangka pendek, sederhana dan panjang dalam soal pertanian. Hari ini, kita semua tahu dunia sedang menghadapi krisis makanan. Krisis makanan di mana tahun lepas ada berlaku banjir besar, musibah di Pakistan, di negara-negara yang membekalkan makanan, yang mana kita antara negara yang mengimport makanan daripada negara-negara tersebut. Jadi kita sepatutnya sudah ada perancangan. Kita ada banyak tanah-tanah kosong yang ada dalam negara kita yang sehingga hari ini tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang berasaskan pertanian ini. Sebagai contoh, kita ada kawasan tanah, kita fikirkan apa kaedah terbaik untuk kita menggunakan anak-anak muda kita, generasi muda kita yang tidak ada pekerjaan ini, untuk mereka diberikan ruang, diberikan bantuan untuk mengusahakan kawasan-kawasan tanah lapang ini
untuk dijadikan kawasan pertanian, dan secara tak langsung jika kita berjaya untuk memanfaatkan kawasan-kawasan ini, kawasan lapang yang terbiak ini, sudah tentu sikit sebanyak dia akan menyumbang kepada hasil dan kestabilan bekalan makanan di pasaran. Kita tak perlu tertumpu sangat kepada untuk mengeksport hasil pertanian kita ke luar negara, tapi sebaiknya kita memastikan bekalan itu, rantaian bekalan itu kekal stabil dalam negara, dan ini sangat mustahak dalam kita, macam saya katakan tadi, untuk kita berhadapan dengan krisis makanan ni. Saya jangka tahun ni, tahun depan mungkin akan jadi lebih teruk. Jadi kita kena manfaatkan. Sebab tu perlu ada strategi jangka pendek, sederhana dan panjang yang perlu dibuat oleh Kementerian Pertanian ini untuk memastikan masalah ke depan ini tidak berlaku. Kalau kita dah bersedia daripada awal, kita dah ada perancangan daripada awal untuk mengatasi masalah ini, saya yakin insya-Allah bekalan ataupun harga bekalan ni, bekalan makanan kepada rakyat ni dapat kita stabilkan ataupun kita turunkan pada kadar yang munasabah, yang mampu untuk rakyat menikmatinya. Kemudian dari segi kalau padi, macam Dr. J bagi tahu, kalau kita compare dengan Vietnam, sebenarnya kita sebelum ini di segi teknologi kita jauh mengatasi Vietnam lagi, kan? Tapi hari ini mereka meninggalkan kita. Dia boleh tanam padi setahun 3 kali. Satu tahun dia boleh tanam 3 kali, 4 bulan potong, 4 bulan potong. Kita setahun 2 kali. Sekarang ni baru kita tengah usaha ke arah untuk tanam 2 tahun 5 kali. Itu sekarang yang kita tengah rancang untuk kita buat. Tak tahu lagi macam mana sama kejayaan kepada program tersebut. Tapi usaha ke arah itu kita baru nak buat. Sepatutnya dah ada perancangan yang dibuat daripada sebelum ini sehinggalah sekarang dan masa depan. Apa kita kata perancangan di segi food security kita ni, keselamatan makanan kita ni, kalau berlaku apa-apa di negara luar yang kita sebelum ini terlalu bergantung kepada import, maka benda itu masih boleh ditampung oleh hasil yang ada dalam negara. Jadi benda-benda ini perlu diambil kira dan diberi perhatian yang serius oleh pihak Kementerian Pertanian itu sendiri dalam kita nak memastikan tidak terputus bekalan makanan kepada rakyat. Bukan hanya dalam soal telur, beras saja, banyak lagi produk-produk ataupun hasil-hasil pertanian yang kalau kita tidak ada perancangan untuk memastikan bekalan ini stabil, kita juga akan menghadapi krisis yang sama seperti masalah telur juga. Saya tambah sikit Tuan Khairul. Boleh. Kali ini saya guna formula. Okay. Dia kena turunkan balik tarif elektrik dengan satu lagi subsidi. Kalau dia buat dua benda ni, saya rasa dia akan membantu dari keseluruhan kenaikan harga barang ni. Betul, setuju. Kenaikan Setuju. tarikh elektrik lah yang menyebabkan kenaikan 44%. Oh, tarikh elektrik naik. Okey bang, saya rasa setakat tu sajalah untuk malam ni bang. Assalamualaikum bang. Okay. Baik. Tengok abang Salam. mengantuk mata pada muka dah duk layan TikTok tiap malam. Okey. Terima kasih semua. Babi, Okey. Steven. Jumpa lagi. Terima kasih Tuan. Okey. Okey semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua, terima kasih kepada yang share dan terima kasih kepada yang follow dan sebagainya. Sila follow semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.